ini kita orang akan terang kembali apa yang saya ada semalam. Ujian cation. Alkali seperti larutan natrium hidroksida NaOH dan larutan amonia NH3 merupakan dua reagen utama untuk menguji kehadiran cation. Ion hidroksida OH- daripada kedua larutan akan bergabung dengan kebanyakan ion logam untuk membentuk mendakan hidroksida logam. Contoh dia Zn2+ tambah OH- akan menjadi ZnOH2. Inferens tentang cation yang hadir boleh dibuat melalui pemerhatian ke atas warna mendakan dan keterlarutan mendakan di dalam alkali berlebihan. Ini raja ni menunjukkan tindak balas antara cation dengan larutan natrium hidroksida NaOH. Mula-mula kita ada larutan garam. Sorry sekejap, memang cikgu dengar perlahan ke orang lain pun dengar perlahan? Sama? Larutan garam tu kita tambahkan beberapa titik larutan NaOH. Lepas tu kalau akan tidak terbentuk, maksudnya dia ada ion NH2+. Lepas tu kalau mendakan terbentuk dan berwarna, maksudnya dia ada Fe2+, Fe3+, dan Cu2+. Kalau mendakan tu tidak berwarna, kita kena tambahkan lagi larutan NaOH berlebihan. Lepas tu kalau kita dah tambah dia tak larut, maksudnya larutan itu Mg2+ dan atau Ca2+. Lepas tu kalau larutan tu larut, maksudnya dia ada Zn2+, Al3+, dan Pb2+. Lepas tu yang pula carta alih yang merumuskan tindak balas antara cation dengan larutan amonia NPH3. Mula larutan garam tu tambahkan beberapa titis larutan NH3. Kalau mendakan tidak terbentuk, maksudnya larutan tu NH4+. Kalau larutan tu terbentuk, kalau mendakan terbentuk dan berwarna, maksudnya dia ada Fe2+, Fe3+, dan Cu2+. Kalau mendakan tu tak berwarna, kita kena tambahkan lagi beberapa titis NH larutan amonia. Lepas tu kalau dia tak larut, maksudnya dia ada Mg2+, Pb2+, dan Al3+. Kalau dia larut, dia Zn2+. Ini contoh 17. Ujian cation dengan larutan natrium hidroksida NaOH. Larutan garam X ditambahkan dengan sedikit larutan NaOH, dia akan mendakan biru akan terbentuk. Lepas tu tambahkan larutan NaOH berlebihan, dia akan jadi mendakan biru tidak larut di dalam larutan NaOH berlebihan. Maksudnya larutan tu adalah Cu2+. Lepas tu ujian cation dengan larutan amonia NH3. Larutan garam tu ditambahkan dengan sedikit larutan NH3. Mendakan biru terbentuk. Lepas tu ditambahkan lagi larutan NH3 berlebihan. Mendakan biru larut untuk menghasilkan larutan biru tu.
Contoh 18. Larutan garam X tidak berwarna. Hujan cation dengan Sorry, tak natrium bergerak dia punya PowerPoint. Okey, dah. Larutan garam X tidak berwarna. Hujan cation dengan larutan natrium hidroksida NaOH. Larutan garam X tambahkan dengan sedikit larutan NaOH, ledakan putih terbentuk. So N2+, AS3+, EB2+, Mg2+, Ca2+ mungkin hadir. Lepas tu ditambahkan lagi larutan NaOH berlebihan. Ledakan putih tidak larut di dalam larutan NaOH berlebihan. Mg2+, Ca2+ mungkin hadir. Hujan cation dengan larutan amonia NH3. Larutan garam, ditambahkan sedikit larutan NH3. Lepas tu tiada perubahan. Da2+, NH4+ mungkin hadir. So dia punya ion dia lepas dah buat sebelum ni ada Ca2+, ion Da2+ hadir. Contoh soalan. Larutan garam X tidak berwarna. Hujan cation dengan larutan natrium hidroksida NaOH. Larutan garam X dititiskan sedikit larutan NaOH, ledakan putih terbentuk. Dan N2+, AX3+, EB2+, Mg2+, Ca2+ mungkin hadir. Tambahkan larutan NaOH berlebihan. Ledakan putih larut di dalam larutan NaOH berlebihan. Hujan cation dengan larutan amonia NH3. Larutan garam X ditambahkan sedikit larutan NH3. Ledakan putih terbentuk. Zn2+, AS3+, EB2+, Mg2+ mungkin hadir. Tambahkan larutan NH3 berlebihan. Ledakan putih tidak larut di dalam larutan NH3 berlebihan. Ion Al3+ atau Bb2+ mungkin hadir. Ujian pengesahan ion A3+ atau B+ menghasilkan pembalangan apabila diuji dengan natrium hidroksida NaOH dan larutan amonia NH3. Oleh itu, ujian pengetahuan ion Pb2+ diperlukan untuk membezakan antara ion Pb2+ dengan ion Al3+. Selain itu, ion seperti Fe2+, Fe3+, dan NH4+ juga boleh ditentukan dengan reagen tertentu. Ujian pengetahuan NH4+, Fe2+, dan Fe3+. Bagi ion aluminium NH4+, ditambahkan dengan reagen Nessler akan menjadi medakan perang. Lepas tu ion barium 2+ ditambahkan dengan kit 3FSCN6 jadi medakan biru 2. Bagi ion ferrum 3+ pula, bila ditambahkan K4E jadi medakan biru 2. Kalau KSCN pula jadi larutan berwarna merah darah. Lensa kimia. Larutan kalium silsioferat 2 digunakan untuk mengesahkan kehadiran ion ferrum 3+.
Sekiranya larutan ini ditambahkan kepada larutan aqueous yang mengandungi ion ferrum 2+, menunjukkan biru muda tahap. Lepas tu, larutan kalium hexacyanopherate 3 digunakan untuk mengesahkan kehadiran ion ferrum 2+. Sekiranya ini ditambahkan kepada larutan aqueous yang mengandungi ion ferrum 3+, warna perang kehijauan akan terhasil. Seterusnya, ion Al dan Pb2+, dia akan menghasilkan ledakan putih yang tidak larut dalam larut alkali. Jadi untuk membezakan kedua ion ni, kita akan menggunakan dengan menitiskan larutan kalium aldehyda dekat dalam larutan garam. Okey. Apabila kita dah menitiskan larutan kalium aldehyda ni, akan ada dua kemungkinan yang berlaku. Kemungkinan yang pertama, apabila ledakan kuning yang terbentuk, bila kita panaskan ledakan kuning dalam air yang menjadi larutan yang tidak berwarna, dan apabila disejukkan, ledakan kuning akan terbentuk semula. Maka kita boleh sahkan kehadiran ion lambung dalam garam tu. Manakala kemungkinan kedua pula, sekiranya kita yang larutan kalium aldehyda dekat dalam garam dan tiada benda akan terbentuk, maka kita boleh sahkan Al3+ hadir dalam garam. Analisis atas garam yang tidak diketahui. Kita akan lihat dari segi warna dia, pemanasan iaitu dilihat daripada ujian gas yang terhasil. Okay. Kalau dari sudut ketegasan, dengan menambahkan air suding, sekiranya tidak larut, kita akan menambahkan oksid nitrik cair, dan seterusnya baru boleh menjalankan ujian ion ataupun anion. Tapi sekiranya warna larut, maka boleh terus menjalankan ujian ion ataupun anion. Kalau tak ada, boleh ke kumpulan masing-masing dan terus buat jamboard. So kalau cerita sekat, cikgu akan pantau lah. Kalau ada perlukan bantuan ke, nanti cikgu akan datang ke sana. Okey, boleh bergerak. Alif, Darwish dengan Arif boleh gerak dah ke kumpulan awak? Macam cikgu tengah lag cikgu. Oh ya ke? Okey, kumpulan 5. Tahu tak apa jawapan nombor 1 tu? Boleh guna pen, bulat je apa jawapan dia. Okay. Boleh buka buku juga tak ada masalah. Ni ujian ni boleh buka buku. Baik cikgu. Cikgu. Kenapa kalau tidak balas Pinterest? Maksudnya kita kena cari akan Boleh tengok buku ke? Boleh, tak ada masalah. Tidak. Yang nombor 1 tu kan dia kata yang manakah menunjukkan sifat asid. Macam mana asid tu boleh tunjukkan sifat dia? Apa benda yang asid hasilkan yang boleh menunjukkan sifat dia?
jawapan yang korang pilih A tu kan, itu adalah asid. Tapi itu adalah asid sulfurik. Apa benda yang menunjukkan sifat keasidan dia? OH itu. Ha? OH. OH? OH halus. Apa? OH negatif tu. Oh, OH tu kalau terhasil OH tu dia akan menunjukkan sifat apa? Apa lah situ? Bukan. Cuba tengok balik apa makna asid. Cuba tengok dekat buku apa makna asid. Dia hasilkan Apabila asid dilarutkan ke dalam air, atom hidrogen di dalam molekul asid dibebaskan sebagai ion hidrogen. Jadi apa jawapannya? Lalu B ke cikgu? B. H3O plus tu sama je masuk dengan H plus. So dia mesti larut dalam air untuk menunjukkan sifat keasidan dia. Macam itulah cara awak nak ni. Kita yang cikgu. Okey, cikgu pergi gerak dulu kumpulan lain. Ya cikgu. Assalamualaikum bulan 7. ya cikgu. Nombor 1 tu apa jawapannya? Tak ada pun jawapan, korang tak buat pun. Boleh guna pen bulat jawapan dia. Okey. Okay, korang tak tahu apa jawapan dia. Tak, kita boleh Korang tengah apa? bincang. Oh, tengah bincang. Boleh buka buku tak ada masalah, boleh je buka buku. Okay. Jus 5. Sekejap. Okey, soalan nombor 1 tu kan. Sekejap cikgu menyampuk kejap. Soalan nombor 1 tu dia kata antara yang berikut, yang manakah menunjukkan sifat asid bagi larutan asid sulfurik? Jawapan awak pilih A tu, jawapan A tu adalah asid sulfurik. Dia bukan yang menunjukkan sifat asid. So cuba awak buka buku teks, awak tengok apa maksud asid sebenarnya. Seorang tolong baca apa makna asid. Muka surat 136 ya cikgu. Cuba baca apa maksud asid tu. Maksud asid didefinisikan ialah bahan kimia yang mengambil separuh di dalam Itu asid kuat. bahan kimia. Yang ni ke cikgu, apabila asid dilarutkan ke dalam air, Okey. atom hidrogen di dalam molekul asid dibebaskan sebagai ion hidrogen H+. Okey, kalau tengok dekat buku teks tu, nampak tak? Dekat bawah tu kan, dekat warna hijau tu kan, yang awak kata tadi 136 tu kan? Bahan kimia yang mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Okey, lepas tu awak tengok kat bawah dia, awak tengok perkataan yang sebenarnya. Cuba baca. Sebenarnya ion hidrogen H+ yang terhasil akan berpadu dengan molekul air H2O untuk membentuk ion hidrosonium. Jadi H3O. Jadi macam mana nak tunjuk sifat asid? Apa jawapan sebenar? B. B. So sama ada H plus akan terhasil ataupun H3O plus. Tapi sebenarnya kalau ikut konsep H3O plus akan terhasil. So mesti kena tengok balik maksud asid tu. Okey, jelas tak? Jelas cikgu. Okey. Teruskan lah. Kenapa dia tak tahu ke? Dah cikgu. Tapi dah bulat, tapi tak nampak. Oh ya, nampak, cikgu nampak. Cikgu nampak ya? Nampak.
Tak apalah, kau mulai lah. Kita bincang. Kau refresh. Refresh. Okey, sebelum tu cikgu rasa soalan nombor 1 awak tu salah. Cuba awak tengok buku teks muka surat 136. Cuba awak baca apa maksud asid. Jumpa tak muka surat buku teks? Muka surat 136. Okey, apa maksud dia? Apabila asid dilarutkan ke dalam air, Okey, lepas tu? atom hidrogen di dalam molekul asid dibebaskan sebagai ion hidrogen. Yes. Right. Bahan kimia yang mengayun di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Okey, lepas tu? Yang perkataan sebenarnya? Sebenarnya apa? Kan ada perkataan selepas soalan tu kan? Sebenarnya? Sebenarnya ion hidrogen H+ yang terhasil akan berpadu dengan molekul air H2O untuk bentuk ion hidroksonium. Jadi apa jawapan sebenarnya untuk soalan A ni? B. B. Darwish pakai balik. Dah. Okay, so korang boleh tengok buku tau. Awal-awal ni memanglah boleh kita boleh tengok buku, jangan risau. Dia tu. Boleh tengok buku. Kalau Kau tak apa. tak nampak, kau bulat je lah. Aku tadi sini kau nampak? Cikgu nampak. Bulat lawak tadi. Cikgu nampak. Tak apa Wish, kau bulat je lah. Tak, memang tak nampak. Ya. Lag ke? Yakin lah. Kau bulat je. Kau yang bila D ni. D? Tak lah. Siapa yang pilih D? Tapi jawapan tu betul. Kali. Bukan. Siapa? Atau Aduh, tak tahu lah cakap apa. Azim lah Azim. Macam mana? Begini. Yang dia ni. Kau tak nampak je. Oh, cikgu tahu kenapa siapa? Alif tak ada. Alif tak ada dalam jembok ni, Alif. Awak memang tak ada pun dalam ni, sebab tahu tak nampak. Oh, ya ke? Macam mana masalah ni cikgu? Cikgu rasa awak kena refresh kot. Cuba buka balik jembok. Keluar balik. Kena keluar balik. Sebab awak memang tak ada dalam ni. Patutlah awak tak nampak apa kawan tulis. Oh, jap. Nampak je? Maksudnya Kau tak nampak? klik. Kalau tak nampak tak apa, aku share screen. Boleh lah. Share screen je lah. Nantilah aku fikir benda ni. Kita siapkan dulu. Terus satu ni. Dua je. Cek. Awak boleh tengok buku tak ada masalah. Jangan risau. Ni kan apa ni? Macam mana? Isi. Okay, sebelum awak pilih kan, cuba awak tengok dulu apa tindak balas peneutralan tu dalam buku teks. Cuba tengok tindak balas peneutralan tu apa sebenarnya. Tindak balas apa dengan apa? Asid dengan alkali je. Asid dengan alkali. Okey, macam mana awak tahu itu adalah asid? Macam mana awak tahu itu adalah alkali? Asid ada H+. Betul. Minus. Jadi jawapan kepada soalan nombor 4 ni apa? A. A. Kenapa awak jawab A? Sebab KOH alkali, H2SO4 asid. Betul. Macam itulah. Oh.
Okey, sekejap kumpulan 2. Cikgu nak tegur yang soalan nombor 1 tu. Soalan nombor 1 tu dia kata antara yang berikut yang manakah menunjukkan sifat asid bagi larutan asid sulfurik. Okey, untuk menunjukkan sifat asid, okey, cuba awak baca dekat buku teks muka surat 136. Cuba awak baca makna asid tu sebenarnya yang dalam kotak warna hijau tu. Ada orang ke ni? Muka surat 136. Dan kimia yang mengair dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. So asid tu kalau dia nak tunjukkan sifat asid, dia mesti memenuhi dia punya syarat tu. Dia mesti mengayon dalam air dan hasilkan H3O+. Untuk jawapan awak nombor 1 tu kan, awak pilih A. So awak pilih A tu dia adalah asid sulfurik. Tapi soalan ni ditanya yang menunjukkan sifat asid. So apa ion yang menunjukkan sifat asid tu? Cuba awak baca lagi dekat bawah sebelah soalan dia, bawah sikit warna hijau tu. Dia kata sebenarnya yang ada bol hitam, sebenarnya apa? Ia hidrogen asid akan berpadu dengan English untuk membentuk ion hidrogen. So sebenarnya H+ yang terhasil tu dia akan berpadu dengan air dan membentuk H3O+. So jadi yang menunjukkan sifat asid ni apa yang pandai? H3O+. H3O+. Jelas tak? Baik, awak pilih tu adalah asid, tapi dia bukan menunjukkan sifat asid dia. Okey, boleh teruskan? Okey, soalan nombor 4 tu jangan pindah-pindah. Okey, soalan nombor 4 tu, kenapa korang jawab B? Boleh tak cikgu tahu apa maksud dia nak balas peneutralan tu? Nak balas peneutralan tu apa? Menghasilkan air dengan garam saja. Menghasilkan air dan garam saja. Bukan. Cuba buka buku teks muka surat 168 dan bagi tahu cikgu apa maksud peneutralan. Peneutralan merupakan tidak balas asid dan alkali menghasilkan garam. Okey, so dia merupakan tindak balas antara asid dengan alkali asid dengan kali. So macam mana awak nak cam suatu persamaan kimia tu dia adalah asid? Ada hidrogen. Dia ada hidrogen. Bagus. Okey, yang kedua, macam mana awak nak cam persamaan kimia tu dia ada formula kimia tu dia ada alkali? Apa? Ada H+. Ada apa? Ada OH. So bila awak tengok suatu formula kimia dia ada OH, so kita tahu dia ada alkali. So sekarang ni tindak balas peneutralan ni dia adalah di antara asid dengan alkali. So jawapan awak jangan pindah dulu Farhan. Okey, jadi jawapan awak untuk B tu kan, cuba tengok B tu, alkali ada tak? Farhan jangan pindah Farhan. Nak buka mic. Alkali ada tak? Tak ada. Ada tu KOH tu. Ada. Okey, ada tak asid cikgu tanya? H dia kena satu je. Bukanlah dia mesti satu. H tu mesti berada di depan. So yang jadi jawapan apa? Okay. Macam tu. Korang ni jawab tengok buku kan?
Boleh tengok buku Jangan risau. Kita ni dalam proses belajar. Kita boleh tengok buku. Ni tak faham lah. Tak faham? Siapa tak faham tu? Macam ni dia. Macam ni dia. Janganlah gerak-gerak. Pening kembali cikgu tengok. Adam tak faham. Cuba Farhan terangkan Adam. Cuba Farhan terangkan kat Adam. Benda sebenarnya ni tidak balas antara asid dengan alkali untuk menghasilkan garam dan air sahaja. Jadi ciri-ciri asid dekat formula kimia ada H. Kalau alkali pula dia kena ada OH. So cuba buat guna laser tu bulat dekat situ supaya Adam nampak. Jangan gerak. Kenapa awak gerak? Okey, bulatkan dekat OH tu. OH ni lah. OH ni alkali. Lepas tu H ni asid. Faham tak Adam? Dia kena H tu kat depan. Kalau tahu asid. Faham cikgu. Yang tak faham Hadi cikgu. Hadi yang tak faham. Hadi dah tanya ni. Oh, Hadi yang tanya. Hadi faham tak Hadi? Okey, faham lah. Okey, teruskan. Lepas tu kena Faham. air dan garam. Ni garam. Ni air, H2O. Dia kalau dua je. Apa? Tak apa, tak lagi. Okey, teruskan. Ada soalan nak tanya tak? Yang nombor 8 tu macam mana? Nombor 8 dia kata okey, sekejap cikgu contoh sikit. Cari pen tak? Mana pen? Okey. Okey, dia kata seorang murid hendak menyediakan larutan kalium klorida 0.5 mol Dn-3. Berapakah isi padu? Okey, so kita tahu yang ini adalah mm kecil lah. M kecil okey, so dia kata berapakah isi padu isolin yang diperlukan untuk melarutkan M dia adalah 0.5 mol Dn-3. Kemudian dia nak larutkan, dia nak menyediakan larutan kan. So kita sebenarnya tengah nak buat pencairan lah ni. So kena guna formula M1 V1 sama dengan M2 V2. Okey, so sekarang dia kata berapakah isi padu isolin yang diperlukan. Okey, so maksudnya melakukan 5.96 gram kalium klorida. Okey, kalium klorida kita kena cari mol dia dulu. Okey, sekejap ya. Kita tak guna ni pun kita boleh mula daripada mol. So mol disebabkan dia bagi jisim kan dekat situ. Jisim 5.96 gram. So mol sama dengan 5. Nak guna formula jisim dululah sebab kita tak tahu berapa jisim dia. Berapa mol dia. So jadi 5.96. Kita guna formula apa ni? Yang ada jisim. Mol sama dengan Molar. jisim molar. Berapa jisim molar dia? Kalium klorida. KCl K tu plus, Cl tu minus. So dia akan jadi, silang dia akan jadi KCl lah. So K kita adalah 39 tambah dengan 35.5. So dapat jawapan berapa? Sampai 0.08, betul tak? Tengok, dah dapat 0.08, kita dapat mol. So kita dah ada mol kan, dari 0.08 sama dengan M kita dah ada kan. Formula adalah
mol sama dengan MV. So M kita dah ada. M tu adalah dia punya kepekatan dia. Jadi 0.5 darab dengan V. So V dapat berapa? Bagi berapa tu? 0.5. So dapat 0.16. 0.16. Tapi sebab yang ni kan ini dalam DM. Ni dalam DM. So dia kena buat bahagilah sebab soalan dalam CM kan. So kalau dia nak dalam CM kita kena bahagi 1,000 lah. So pindahkan 1,000 ke sebelah. Jadi darab dengan 1,000 dapatlah 160. Faham tak? Faham tak? Cikgu. So bila kita nak cari kan, awak kena guna formula mol dulu lah. Apa-apa kita kena cari mol dulu. So paling sesuai kalau macam ni kita tengok kat sini ada M, kat sini ada GSIM. So kalau kita nak cari mol daripada M ni, kita tak boleh dapat. Sebab apa? Formula untuk mol M tu dia tak ada maklumat V. So kita tak boleh selesaikan. Jadi kita kena cari formula mol yang kita boleh dapat mol dulu. So sebab tu kita akan cari mol menggunakan GSIM ni lah. Jelas tak? Jelas cikgu. Okay. So cikgu. Okay, sama-sama. Kita untuk melarutkan. Soalan nombor 5 waktu jawapan mana satu? C ke D? Nombor 5. Tu ada dua jawapan, C ke D? C. Okay, betul. C, D tu tertanda. Tak tahu senyap je. Nak buat soalan nombor 8 tu tak tahu nak jawab. Baru masuk. Baru masuk. Okey. Teruskan. 53 kos 1000. Kalau F2 dia, kita kena ni, apa ni yang isi metode kita kena tukar kepada kemalarai. Tahu tak macam mana nak buat soalan nombor 8 tu? Ya, okey. Cikgu bagi kaitan dengan dalam buku teks. Saya cuba awak buka muka surat 173. Serata 73 dia punya perkiraan lebih kurang je dengan benda tu. Cuba try buat. Cikgu. Maknanya awak kena cari mol dulu. Lepas tu bawa awak kena guna formula mol sama dengan MV bagi 1,000. Kalau nak cari mol macam mana? Boleh tak kita cari mol menggunakan M sahaja? Perkataan bahagi cikgu akak. Sekejap alamak. Tergelak tak? Kakak. Okey. Kat sini kan. Ni kan M kan. So kan kita ada formula apa? Mol sama dengan MV bahagi 1,000. Boleh tak kita cari mol menggunakan MV bahagi 1,000 ni? Dengan menggunakan M saja.
Tak boleh kan? Tak. Jadi kita boleh guna formula apa? Ni dia bagi jisim kan? So formula apa yang berkaitan dengan jisim? Jisim bagi jisim molar. Jisim bagi jisim molar. So awak boleh dapat J bahagi dengan JMR. So awak boleh dah cari mol kat sini dulu. Awak dah dapat mol kat sini, awak ganti dia dekat sini lah. Dah dapat mol kan? So dah dapat mol kat sini. Nanti awak ganti mol awak tu kat sini. Kemudian awak boleh pindah-pindah lah sebab M pun dah ada kan? M dah ada, yang kita nak cari adalah V. So pindahkan dapatlah V. Faham tak? Cikgu. Kan perlu cikgu tunjukkan jalan? JMR dia berapa? Kalau K 11.92 cikgu. macam berapa? 11.92. Macam mana dapat 11.92? 5. Macam mana? 5.96 bahagi dengan berapa awak buat? Tahu tak ke perlu cikgu bantu? Boleh juga cikgu. Tapi tu dah nampak ada orang tulis tu. So M sama dengan ni kan? So bahagi dengan kan KCL sini. So KCL. So KCL tu K tu K plus, CL tu CL minus. So bila pergi silang kita akan dapat KCL lah. So kita boleh tambah dia punya JMR dia. Jadi kita akan ada sini 39 tambah dengan 35.5. Jelas tak? So awak dapat berapa kat situ? 0.08. So dah dapat 0.08, kita boleh guna formula ni pula. So kita dapat 0.08 sama dengan M kita adalah 0.5. V yang kita tak tahu bagi dengan 1000. So bila tekan kalkulator kan awak akan dapat 160 cm3. Jelas tak? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Okey, bolehlah sambung. Cikgu. Mama. Kenapa geruk 5 senyap je ni? Tahu tak? Ada tersekat ke? Apa? Oh, tersekat. Okey. Nanti kalau macam tak dapat ke apa boleh panggil cikgu lah. Cikgu, tak dapat. Soalan Nombor 8. Soalan Nombor 8. Oh, nombor 8. Okey. Setakat ni jalan awak sampai mana dah awak buat? Kita orang guna formula MA, PA tu. MV, VB tapi tak dapat jawapan. Memang pun formula tak boleh guna. Sebab formula tu dia untuk peneutralan. Yang ni dia bukan tidak balas peneutralan. Yang ni dia cairkan benda tu. So jadi awak kena cari mol dia dululah. So kat sini kan dia bagi M kan. Sekejap. Okay. Ni kan dia bagi M kan. Mol sama dengan mol pula. Formula MV bahagi dengan 1000. Satu lagi mol sama dengan jisim bagi JMR. Okey, kenapa cikgu guna dua formula ni? Sebab yang pertama dekat sini, nampak tak dekat sini dia bagi ni. Ini adalah untuk M kecil tu, untuk kepekatan dia. Ini pula adalah untuk jisim. So kita gunakan dua formula ni lah. Jelas tak? Sebab M tu berada dekat MV bagi 1000, yang jisim pula ada dalam formula jisim bagi JMR. Yang tu jelas? Jelas tak? Senyap
Senyap je. Jelas cikgu. Jelas Okey, so sekarang ni kalau nak cari mol, kita kena cari guna yang ni dulu. Kenapa kita kena cari guna yang ni dulu? Sebab kalau awak guna yang ni, awak tak boleh nak cari mol sebab V tak ada. So jadi apa-apa kita nak jawab soalan kimia ni kan, benda pertama awak kena buat, kena cari mol dulu. So kita bolehlah cari mol. So mol sama dengan jisim dia adalah 5.96. So bahagi dengan JMR. JMR kita kena tahu dia kata apa? Kalium klorida. So kalium klorida adalah KCl. Jadi kita tambah je lah untuk dapatkan dia punya JMR. Jadi 39 tambah dengan 35.5. Sampai sini faham tak? Faham cikgu. So dapatlah 0.08. Okey, dah dapat 0.08, bolehlah kita gunakan mol ini untuk digunakan dalam formula ni. So 0.08 sama dengan M tu adalah yang ni kan, kepekatan dia 0.5 darab dengan V bahagi dengan 1000. So bila awak tekan kalkulator, V dapat berapa? Berapa awak dapat? Berapa awak dapat? Tak ada kalkulator dekat korang? Ada cikgu. Dapat berapa? Dapatkan 160 cm3. Okey, faham tak? Jadi 0.08 darab dengan 1000 bahagi dengan 0.5. Dapat cikgu. Dapat. Faham tak? Faham. Okey. Teruskan, cikgu keluar dulu. Cikgu nak pergi grup lain. Masa cikgu. Dia lipatkan warna. Cikgu. Kalau yang 8 ni macam mana cikgu? Nombor 8, okey. Kat sini. Kan dia bagi ni kan. Ini adalah okey. Kan dia bagi ni kan. Ini adalah kepekatan, betul tak? So formula kepekatan hanya ada dalam formula mol sama dengan MV bahagi 1000. Satu lagi dia bagi jisim. Apa formula yang melibatkan jisim? Mol sama dengan Jisim semula. Jisim bahagi jisim molar. Okey, so benda pertama yang awak kena buat, kalau kita dalam nak kira kimia punya kan, kita kena cari mol dulu. Boleh tak cikgu dapatkan mol daripada formula ni dulu? Boleh. Boleh? Kita ada V tak? Tak ada. Tak ada. Jadi macam mana nak dapat mol? Tak boleh kan? Jadi kita nak cari mol tu, kita kena ada formula yang boleh lengkap dapatkan mol lah. So kita boleh guna formula ni lah. Jadi mol sama dengan kita punya jisim adalah 5.96. JMR kita berapa? 35.5 tambah 39. Betul. 39 tambah 35.5. So dapat 0.08. So dah dapat mol kan? Kita boleh letak kat sini lah. 0.08 sama dengan MV kita adalah, M kita dah tahu 0.5, V tak tahu. So bahagi dengan 1000. So kenapa kena ada bagi 1000? Sebab jawapan dia ni dalam CM3. CM3 kena ada bahagi dengan 1000 lah. Jadi V sama dengan, pindah-pindah awak dapat berapa? Dapat berapa? 160 kan? 160. Okey. Jelas tak? Jelas sikit.